Assalamualaikum dan salam bahagia kepada anda. Kita berjumpa kembali dalam Suara Wanita hari ini, episod yang sangat menarik. Bersama saya hos anda Harniza Ahmad. Hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah pekerjaan yang didominasikan oleh kaum wanita tetapi cukup popular di kalangan lelaki. Pastinya wanita dan kerjaya beruniform. Siapakah tetamu jemputan kita hari ini? Kita tunggu sebentar saja lagi. Okey, kita bertemu kembali dalam Suara Wanita hari ini. Seperti yang saya janjikan kepada anda, pastinya ada tetamu yang cukup istimewa yang saya bawakan khas ke studio hari ini. Tak lain tak bukan Puan Azmira. Apa khabar Puan? Baik, Puan. Terima kasih. Dengar-dengar Puan ni daripada Pulau Pinang. Segak hari ini. Okey, sebenarnya Cece memang minat dengan kerjaya beruniform ni. Sebenarnya Cece nak cerita dululah. Mula dulu-dulu kan, masa Cece nak masuk jadi polis ni, mula-mula dulu. Masuk je pintu dewan, depa dah cut. Tahu kenapa? Tinggi tak cukup. Tapi hari ini sebenarnya kita sangat-sangat seronok sebenarnya. Mungkin ada ya wanita yang di luar sana yang cukup berminat dengan kerjaya beruniform ni, tetapi kita tak tahu macam mana pengalaman mereka, okey, bagaimana cerita-cerita di sebalik keindahan itu. Kita bersama dengan Puan Azmira kita yang kita jemput hari ini, Inspektor Azmira. Betul. Saya. Selamat pagi Puan. Rasa macam gerak-gerak khas pula kan. Okey, Puan, kita nak cerita sikit pasal kerjaya wanita dan juga beruniform ni. Saya nak tanya dengan Puan lah ya, kenapa memilih anggota polis sebagai kerjaya Puan? Okay, yang pertama sekali terima kasih kepada Puan sebab sudi jemput kami lah pihak mesti sudi punya. Sebenarnya kenapa saya pilih kerjaya sebagai polis? Nak kata kita ni ada minat dari kecil tu, taklah juga, sebab minat tu dari kecil mana kita nak tahu kita tu cenderung ke arah apa kan. Betul. Tapi sebabkan kita dibesarkan dalam persekitaran macam keluarga polis, jadi kita pun sedikit sebanyak ada terpengaruh dengan cara kerja, dengan cara hidup mereka. Jadi lama-kelamaan minat tu dia datang perlahan-lahan. Datang sendiri. Lepas tu perjalanan kita menuju ke arah untuk ke dalam pasukan tu pun dipermudahkan. Jadi di situlah kita pada hari ini. Alhamdulillah ya. Sebenarnya kita ada banyak lagi soalan nak tanya sebenarnya kan Puan. Tapi sebelum itu saya nak tahu juga ya Puan, dalam kita nak masuk dalam polis ni kan mungkin ada kriteria yang diperlukan. Rasanya salah satunya tinggi kan? Ya, ketinggian, berat badan. Tu penting. Ya, dan ni macam ni tak boleh lah kan. Tapi berat badan dia boleh bentuk nanti bila kita rekrut dengan latihan tu ya, semua betul. Ya. Tapi ketinggian tu memang kita tak boleh nak bagi tinggi dah lah. Betul. Ataupun kalau terlebih tinggi nak bagi rendah pun tak boleh juga. Tapi betul. bentuk badan tu dia boleh bentuk lah dengan bentuk fizikal lah, macam kalau ada kecacatan ke kesan-kesan yang obvious, itu memang tak kita boleh tak lah ya. dapat lah. Okey. Sebentar saja lagi kita ada cerita yang sangat menarik pengalaman beliau, tapi kita saksikan VT ini terlebih dahulu di mana kita ada anggota wanita beruniform juga tetapi immigration ya daripada negara China. Orang Malaysia kerja kat China. Kita nak dengar pengalaman beliau. Kita tengok VT ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilawati Anwar, berasal dari Kuching, Sarawak, dan saya merupakan seorang pegawai immigration yang ketika ini ditugaskan di atasye luar negara, iaitu di Konsulat Jeneral Malaysia di Guangzhou, China. Mungkin saya boleh kongsikan serba sedikit pengalaman saya ya sepanjang bertugas di China ini selama 4 tahun lebih, dan terutama sekali pada tahun lepas, tahun 2020, di mana pandemik COVID-19 telah pun tercetus di Wuhan, China. Dan pada awal tahun lepas, ketika pandemik ini
semakin memburuk, makanya keluarga saya telah kembali ke tanah air. Dan sehingga kini, setahun kemudian, saya masih belum berkesempatan untuk bertemu dengan suami saya, dengan mak saya yang ketika ini berada di Miri dan Kuching, Sarawak. Dan maka kerana itu, seperti mana yang sering saya kongsikan bersama dengan rakan-rakan, sahabat handai, saudara mara yang berada di Malaysia, yang berada di Sarawak khususnya, sesungguhnya pandemik ini, sesungguhnya tahun 2020 telah banyak mengajar saya erti sabar, tabah, reda yang sesungguh-sungguhnya. Kerana untuk berjauhan, untuk hidup berpisah dari insan yang kita sayang, dari suami, dari mak, bukanlah sesuatu yang mudah. Apatah lagi apabila kita berhadapan sendiri dengan pandemik yang menakutkan ini. Dan saya telah pun menjalani keadaan lockdown secara sendirian di rumah saya sendiri di sini. Dan apabila berada dalam keadaan sendirian selama beberapa bulan, jauh dan terpisah dari insan-insan yang kita sayang, keadaan tersebut telah mengajar saya bukan sahaja maksud sabar, tabah, reda, tetapi juga telah memaksa saya untuk menjadi seorang yang lebih tabah, lebih cekal, lebih kuat untuk menghadapi dugaan. Dan keadaan itu juga telah memaksa saya untuk belajar, ya, melihat sudut positif dari sesuatu masalah ataupun musibah yang sedang berlaku. Maka dengan itu, walaupun saya terpisah dari suami, terpisah dari mak, saya sangat bersyukur kerana kita telah ada teknologi yang membolehkan saya untuk menatap wajah suami saya setiap hari, tidak kira masa. Dan begitu juga dengan mak saya, yang mana saya boleh berbual dengan dia setiap hari seperti biasa. Dan oleh kerana itulah, tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya ingatkan bahawa pandemik ini adalah sesuatu yang sangat sukar, satu keadaan yang amat sukar untuk setiap daripada kita. Dan maka kerana itu, kita hendaklah bersabar dan hendaklah menjadi seorang warga yang bertanggungjawab untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita, dan seterusnya kepada negeri dan negara kita. Maka kerana itu, ingin saya menyeru kepada sahabat-sahabat semua, terutamanya yang berada di Sarawak, kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga negeri kita, insya-Allah. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama kami dalam Suara Wanita di TVS, dan pastinya ada cerita-cerita menarik yang kita nak kongsikan bersama dengan wanita-wanita yang sedang menonton di luar sana dan juga penonton-penonton semua. Dan kepada anda, kita nak orang kata selidik-selidik lah. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik dan tak boleh dilupakan oleh Puan Azmira. Ada tak sepanjang menjadi anggota polis ni pengalaman yang tak boleh dilupakan? Ada tak? Okey, sepanjang 4 tahun, 4 tahun lebih lah saya terlibat dalam pasukan. Sebenarnya nak kata pengalaman tu tidaklah terlalu banyak, ya, sebab berbanding dengan pegawai dan anggota lain yang mana umur dia orang lagi panjang daripada tempoh saya berkhidmat sebenarnya. Tapi nak kata kalau pengalaman tu setakat ni yang saya tak boleh lupa, bila mana saya perlu memaklumkan kepada waris mangsa yang terlibat dengan kemalangan yang mangsa tu telah meninggal dunia. Jadi perasaan dia kat situ bercampur bau lah bila kita bermain dengan emosi. Tapi kita perlu memaklumkan maklumat tu untuk family dia tahu yang mangsa terlibat dengan kemalangan dan meninggal dunia. Situ pengalaman tu agak susah sikit lah sebenarnya. Saya rasa agak sukar juga untuk bermain dengan emosi ni kan, sebab kita nak memberi satu berita kematian tu kepada ahli keluarga tu. Yang ni sedih sikit. Okey. Dan seperti yang kita tahu bahawa sekarang ni pandemik COVID begitu menjadi-jadi. Jadi apakah
saranan puan pula ya, ataupun ada tak pengalaman-pengalaman sepanjang bekerja dalam keadaan kita sekarang ni, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang puan rasa nak kongsikan bersama dengan penonton ya? Pengalaman untuk bertugas dalam Menghadapi situasi pandemik COVID ni, saya rasa sama je macam orang lain, sama sukar dia. Tak kisahlah kita ni frontliner sebagai apa, di barisan perubatan ke, barisan di hadapan. Ya, sebab dalam keadaan pandemik sekarang ni memang susah dan ada batas-batas je untuk kita berurusan dengan semua pihak. Jadi apa yang saya punya peranan dan apa yang saya amalkan adalah cuma ikut SOP lah yang disarankan oleh KKM, supaya semua pihak yang berurusan baik dengan polis senang memudahkan urusan. Tapi saya semua. rasa cabaran tu agak mencabar pada frontliner sebab kita dengan rakyat, dengan frontliner sama-sama ingin orang kata melandaikan grafik-grafik yang turun graf yang turun naik tu. Betul. Dengan keadaan COVID sekarang. Jadi seperti yang puan katakan, memang patutlah kita kena amalkan kehidupan baru, norma baru. Betul. Ya. Okey. Dan ada juga cerita yang menarik ni sebenarnya sebab saya difahamkan puan mengandung sekarang ni ya. Okey, tahniah ya puan ya. Terima kasih. Jadi bagaimana ya puan membahagikan masa tu ataupun identiti puan sebagai seorang pegawai polis kepada suri rumah tangga? Ialah balik rumah kena masak, kena jaga suami, anak, tapi di pejabat pula puan terpaksa memberi satu aura yang kuat kepada anggota-anggota polis ni. Macam mana? Bagaimana puan membahagikan identiti tu? Ya, sebenarnya bila di rumah saya memang seorang ibu dan seorang isteri. Tapi bila di pejabat kita memang terpaksa bawa, macam puan cakap lah, kita kena bawa identiti kita, aura sebab tu. kita nak bagi control and command itu memang part of kita punya tugas hakiki lah. Tapi bila once kita dah dekat rumah tu, memang sepenuh masa kita habiskan untuk keluarga. Kita tak perlu nak puaskan hati orang lain. Betul. Cukup kita puaskan hati suami kita dan anak-anak kita bila kita di rumah. Amazing ya. Memang sangat amazing di mana seorang wanita berpakaian dengan jawatannya yang tinggi, tapi balik ke rumah still lagi dapat membagikan masa bersama keluarga dan juga dapat juga menunaikan tugas hakiki yang di pejabat. Okey. Jadi sebelum kita ajukan lagi soalan, okey, kita nak tengok video ni yang cukup menyayat hati di mana seorang anggota polis baru terselamat ya daripada kesan COVID ni. Kita saksikan video ini. Baiklah, anda baru saja menyaksikan video yang menyayat hati itu. Ya. Ianya sangat memberi kesan kepada diri saya dan juga mungkin penonton-penonton di luar sana. Okey, bersama kita kembali dalam Suara Wanita. Hari ini kita nak berbicara balik sebenarnya bersama dengan Puan Azmira ya Puan. Kita dah tengok tadi video tu tadi Puan ya. Saya rasa satu orang kata impak kepada saya. Saya juga isteri kepada frontliner, puan pula frontliner. Jadi bila kita tengok video tu sangat-sangat menyayat hati di mana seorang anggota polis terkena dengan COVID ni, ya. Jadi kesannya tu kepada kerjaya dia, ya, terpaksa kena pulih kembali, nak berjalan, ya, nak fokus balik pada kerjanya, ianya menjadi satu orang kata kesukaran sebenarnya. Jadi apa pandangan puan mengenai anggota polis, especially lah wanita di luar sana? Ya, mungkin ada pesanan nak jaga diri ke apa? Pesanan saya, apapun yang berlaku sepanjang kita penugasan, harap family tu ada bersama-sama dengan kita untuk sokong kita dan memberi semangat balik untuk kita pulih seperti sedia kala dan terus berkhidmat untuk pasukan dan juga keluarga lah. Untuk negara juga ya. Betul. Itu dia pengorbanan frontliner. Jangan kata lelaki, wanita juga hebat sekarang ni ya. Okey, dan seterusnya. Kita tahu saya merupakan anak polis juga.
dan saya hidup di dalam camp tu kan. Jadi saya tahu bahawa pendapatan bapa saya dulu taklah sebesar sekarang ya. Kalau dulu polis tak silap saya dalam RM250 saja gaji. Tapi sekarang ni banyak insentif-insentif yang diberikan kepada polis dan juga mungkin gaji pun dah naik ya. Skil gaji pun dah naik. Jadi adakah ini sebenarnya penyumbang utama kaum wanita maupun sesiapa saja nak mencuba ataupun nak masuk ke dalam bidang apa orang kata keselamatan, menjaga keselamatan negara ni. Jadi apa pandangan Puan? Betul macam yang Puan cakap tu. Sejak sekarang ni lah, sejak saya terlibat, saya berkecimpung dengan pasukan, memang setakat ni gaji pada saya lah memang memuaskan lah. Alhamdulillah. Tapi perlu kita ingat sebab tugas ni bukan senang dan gaji tu mungkin setimpal dengan cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi dengan sangat betul. Masa kini lah. Cabaran dulu mungkin cara lain, Betul. cabaran sekarang ni cara lain. Gaji tu bukan sebagai semangat tapi cuma sebagai kita punya Reward. Ya betul. Reward untuk kita melakukan tugas kita lah. Apa-apa pun keikhlasan hati kita tu yang penting, yang lebih penting lah untuk kita menjalankan tugas. Itu sangat penting sebenarnya sebab kita tahu ya bahawa polis ke tentera ke frontliner ni, jururawat, doktor, mereka sangat-sangat memberi orang kata jiwa kepada tugasan yang diberikan. Jadi kalau nak dikira gaji tu rasanya macam tak setimpal jugalah sebab polis pun tengok Sabtu Ahad pun kena kerja kan. Jadi apa pun sama-sama kita mendoakan keselamatan negara kita, itu lebih penting, betul tak Puan ya? Kalau polis kerja pun kalau tak bagi juga kerjasama, kita sebagai rakyat ni tak bagi kerjasama pun susah juga, betul tak Puan? Betul Puan. Betul kan? Okey. Dan sebelum berpisah kita nak dengar jugalah kata-kata akhir dari Puan kepada wanita-wanita yang berada di luar sana yang sedang menonton. Kita ni sebagai wanita, sebenarnya memang kita ni dilahirkan dengan hati yang lembut sebenarnya. Tapi untuk kita melakukan tugas-tugas seharian kita tu, kadang-kadang kita perlu jadi firm dan kita perlu tegas, keras untuk kita menjalankan tugas-tugas kita. Tapi deep in our heart sebenarnya kita memang lembut dan naluri keibuan dan kewanitaan tu memang ada dan masih ada sebenarnya Puan. Dan untuk wanita-wanita lain yang di luar sana, kalau rasa ada berminat untuk berkecimpung dalam barisan hadapan ni tapi mungkin belum ada rezeki lagi ke atau memang tak ada rezeki, tak apa, kita jadi frontliner untuk kita punya keluarga sendiri pun dah cukup dah sebenarnya. Untuk berkhidmat dengan keluarga kita sendiri. Semangat pula saya. Kita yang kena jadi frontliner tu kepada keluarga kita sendiri. Betul Puan. Bagus ya. Okey. Jadi sebelum berpisah, kata akhir pula daripada saya. Okey. Siapakah yang berada di belakang kekuatan wanita? Pastinya diri kita sendiri. Saya hos anda Harniza Ahmad. Assalamualaikum. Salam bahagia. Suara Wanita.